وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus, sekira-kira dijanjikan dengan siksa atas yang mengerjakan dia barang, dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia barang dengan ikhlas. Kita masih membahaskan hukum syarak. Hukum syarak itu ialah undang-undang yang Tuhan turunkan terkait dengan perbuatan mukallaf, orang-orang yang bertanggungjawab. Makna kata tiap-tiap perbuatan kita daripada bangun tidur sampai tidur balik semuanya ada hukum. Apa hukum dia kita makan dalam keadaan bangun daripada tidur tak bersedangan, ada hukum. Apa hukum dia kita sembahyang dalam keadaan tidak bersuri sebelum sembahyang di waktu pagi. Apa hukum dia ketika mana kita masuk bilik air dengan kaki kanan. Apa hukum dia ketika makan dengan tangan kiri. Apa hukum dia ketika makan sambil berdiri. Apa hukum dia makan sambil bercakap. Semua perbuatan kita ada hukum hakam. Itu kita panggil hukum syarak. Atau juga panggilan dia hukum taklifiyah, hukum yang ditanggungkan atas bahu mukallaf, iaitu orang yang dipertanggungjawabkan hukum. Maka hukum syarak tu ada berapa? Undang-undang ni manusia buat atau Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala yang buat. Mai atas lidah Rasulullah. Sebab apa? Sebut lagu tu kena kait kata perintah Tuhan yang turun atas lidah Rasulullah. Kerana sekarang sudah ada pahaman-pahaman yang mengatakan solat bukan 5 waktu, solat hanya 2 waktu, iaitu satu di waktu pagi, satu lagi di waktu maghrib. Kerana dalam Quran hanya sebut 2 solat. Dulu Isyam wa gharabiha, di waktu terbit matahari dan waktu terbenamnya, iaitu subuh dengan waktu malam. 2 waktu saja. Dalam Quran sebut, kalaulah kita faham agama semata-mata turun melalui Quran, kita akan pegang dengan fahaman ni lah. Salah. Agama ialah undang-undang yang turun, yang dicipta oleh Tuhan, tapi melalui lidah Rasul. Itu syarat dia. Maknanya tak cukup dengan Quran, mesti ikut lidah Rasulullah pula. Quran dah ada, tak ada dalam Quran, carilah hadis pula. Itu baru syarat. Sebab lah ni ada pahaman yang kata, kenapa kita utamakan hadis? Ambil dalam Quran, Quran lebih utama. Kalau dalam hadis sebut 5, Quran sebut 2, kena dah hubungkan kalam Allah. Dia hujah begitu. Dengar sekali itu tak. Hadis datang tak pernah bercanggah dengan Quran. Nabi takkan nak bercanggah dengan Quran. Nabi menguraikan apa yang Quran beritahu. Begitu nak. Maka setengah daripada hukum syarak itu ada 5. Yang pertama itu wajib, kemudian sunat. Baik, secara umumnya hukum syarak ni Tuhan pecah kepada 2 secara umum. Apa dia? Ada yang Tuhan tuntut suruh buat, ada yang Tuhan tuntut suruh tinggal. Tu dulu. Maka tuntut buat tu ada 2 jenis. Satu tuntut buat dengan tuntutan putus, nama dia wajib. Satu tuntut buat dengan tuntutan yang tidak putus. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, nama dia sunat. Pasal apa kata sunat, pasal apa kata wajib? Yang wajib ni Tuhan tuntut buat dengan tuntutan putus, sekira-kira macam mana kata putus. Kalau buat dapat pahala, tinggal dosa. Macam mana kata sunat ni? Sebab tuntut tak putus. Pasal apa kata tuntut tak putus? Kerana kalau buat dapat pahala, tinggal tak dosa. Nampak? Sekarang kita masuk pula kepada bahagian kedua dalam hukum syarak, tuntut tinggal. Maka tuntut tinggal yang pertama nama dia haram. Apa haram? Itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus. Tuhan tuntut tinggal tu putus muktamad. Macam mana kata muktamad? Sekira-kira dijanjikan dengan siksa atas yang mengerjakan dia barang, dan diberi pahala atas yang meninggalkan dia.
Makna haram apa? Barang yang Tuhan tuntut kita tinggal dengan tuntutan muktamad, putus. Macam mana kata muktamad? Kalau buat juga dosa. Tapi kalau tinggal pahala. Syarat dia dengan ikhlas. Tinggal pula kerana Allah Ta'ala. Maknanya kalau tinggal bukan kerana Tuhan, tak dipanggil tinggal haram. Maka tak dipanggil tinggal haram, cuma dipanggil tahan diri daripada buat. Beza tu. Pasal apa hari ni tak pecah rumah orang? Pasal ni kulit orang dah banyak. Saat ni dia pun nak tengok kot orang tak pakai mask. Kita pakai mask dah, ni mask mencuri. Ada mask lain tak tahu. Pakai juga. Tu kena tangkap juga tu. Jadi dia tak buat operasi tu sebab polis duk ronda. Maka yang tu dia tahan diri daripada buat, bukan dia tinggal haram. Maka tetap dosa. Duk kira dosa itu. Sebab dia tahan tak buat lagi. Nanti selagi akan datang dia akan buat. Begitu. Maka tinggal tu dengan ikhlas. Macam mana contoh tu? Seperti berzina dan meminum akan minuman yang memabukkan dan memakan akan makanan yang diharamkan dan ditegahkan. Seperti mana? Arak, darah dan ganja dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diharam. Itu contohlah, banyak lagi benda haram. Hak tu pasal apa kata haram? Tuhan tuntut dia tinggal. Tuntut tinggal minum arak, tuntut tinggal isap ganja, tuntut tinggal berzina. Pasal apa kata haram? Kalau buat juga dosa. Tinggal dapat pahala. Syarat tinggal ikhlas. Begitu. Maka berdosalah dan disiksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut. Berdosa, patut kena siksa. Itu setengah daripada takrif haram. Ulama kata apa takrif haram? Ma yu'aqabu bi ma yu'aqabu ala fi'li. Barang yang diazab kalau kita buat. Itu haram. Setengah ulama dia terjemah takrif haram tu barang kalau kita buat kena siksa. Mana tiap-tiap benda haram kena siksa. Kalau benda tak haram, contoh makan kena tanya. Siksa bab lain, tanya bab lain. Kalau benda harus kena hisap. Sebab tu ulama kata orang yang banyak buat benda harus walaupun tak haram kena tanya banyak. Masalah. Tapi tanya banyak tu dah akhirat. Jadi masalah. Kita nak masuk surga cepat. Dia nak tanya banyak itu. Saat dia kata ni hang banyak dia kata. Hang makan banyak, hang minum banyak, hang tidur banyak, harta hang banyak, hang bercara banyak. Sebab tu empat Nabi kata sebutlah hadis. Nabi kata la yuzalu qadamu bani Adam hatta tus'alu an arba'in. Tidak akan berganjak kaki anak Adam sampai dengan 4 benda. 4 benda nak tanya. Selesai dia 4 benda ni baru banyak. Malah seorang kena tanya 4 soalan ni. Nabi kata wa an ilmihi fima amali, tentang ilmu dia kepada apa dia beramal. Dia buat ada amalan. Yang kedua lagi Nabi kata akan ditanya an umrihi fima afna, tentang umurnya ke mana dia habiskan umur. Kemudian Nabi katanya Tuhan akan tanya lagi tentang mudanya, kepada apa dia sempurnakan. Waktu muda tanya lain pula. Waktu umur secara umum tanya lain, waktu muda tanya lain pula. Bab muda saja. Dia jahanam. Zaman tu aguguh. Astagfirullahalazim. Wujud Tuhan buat ke mana? Selagi tak tutup mata ada taubat. Kalau tidak habis celaka kita. Umat Nabi Muhammad ni Tuhan tangguh azab. Kalau umat lain buat dosa, hari tu juga kena. Tapi umat Nabi Muhammad ni lagi dia tutup mata, dia Tuhan ampun itulah. Kemudian yang terakhir Tuhan Nabi kata Tuhan katanya wa an malihi, tentang hartanya. Mimma dia Allah Subhanahu Allah kasaba min aina kasaba wa fima anfaqa, daripada mana dia ambil kepada mana dia infak. Maka ulama-ulama kata bila bahan hadis ni, ulama kata bab harta 2 soalan. Tak jawab hal lain. Bab harta 2 soalan. Apa dia? Daripada mana ambil kepada mana belanja. Panjanglah soalan dia kata tu. Daripada mana ambil kepada mana belanja. Makanya Allah Muhammad kita minta kepada Tuhan beri kepada kita rezeki berkat. Apa rezeki berkat? Mal daripada yang halal, pergi pun kepada yang halal. Ulama kata kalau kita nak tahu rezeki kita berkat tak berkat, mal daripada mana tu bab? Kemudian nak tahu ada tak syubhat rezeki kita, senang. Tengok kepada mana pergi lepas harta. Kalau banyak pergi ke sedekah, banyak pergi kepada menyempurnakan nafkah, banyak pergi kepada mengimarahkan masjid, banyak kepada menolong anak yatim, maknanya rezeki dia berkat. Dia pergi situ. Sebab ulama kata benda yang mai daripada haram dia akan balik kepada haram juga, tak payah. Kalau dia mai daripada makruh dia akan pergi ke makruh. Kalau dia mai daripada haram dia akan balik kepada haram. Begitu ulama kata.
Itu perhatilah. Maka Allahumma salli ala Muhammad, maka berdosalah dan disiksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut, dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia akan benda haram tu dengan ikhlas, kerana perkara-perkara tersebut itu ditegah putus muktamad. Kemudian habis lagi, dan erti makruh kita sebut selalu dah. Itu ialah apa makruh? Barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan. Tuntut tinggal juga makruh ni. Tuhan suruh tinggal tapi tak muktamad. Pasal apa tak muktamad? Sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia. Orang yang buat tak berdosa kalau buat juga. Tapi dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia yang ikhlas. Tapi kalau tinggal tak pahala. Makruh haram dua sama. Tak mana sama kalau tinggal tak pahala. Tapi kalau buat beza. Tak mana? Kalau haram buat dosa, makruh buat tak dosa. Gitu saja. Banyak tak benda makruh? Banyaklah sehari-hari kita ni. Kalau kita menjaga yang ni lagi bagus. Itu tu setengah. Pasal apa? Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah Ta'ala. Tuhan bagi amaran, jaga-jaga. Macam kita kata kalau lampu isyarat dia kuning kan, tak merah lah. Jadi kalau lampu isyarat kuning, maknanya kalau betul-betulnya tekan brek, tapi halnya tekan minyak kan. Itu makruh kan. Saya tak salah pasal saya tak buat hitam. Kemudian Allah Sallallahu Muhammad, macam mana contoh? Macam mana contoh? Seperti makan sambil jalan. Itu. Ini atas kaum ulama ni lah. Sebab ada kaum ulama kata makan jalan tu dah masuk dalam dosa. Tapi tubuh kita ni kerja makruh. Makruh. Tapi makruh mana? Makruh pecah dua pula. Dia ada makruh tanzih, dia ada makruh tahrim. Beza pula tu. Makruh tanzih ni makruh ringan. Kalau makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Ulama berkhilaf tentang makruh tahrim. Ada ulama kata makruh tahrim ni kena azab juga, cuma ringan. Dia dah masuk macam haram dah sikit-sikit. Jadi kalau makan di jalan ni masuk dalam makruh tahrim. Makruh dekat-dekat haram dah. Suruh makan jalan lah kan. Kecuali dia sebut tadi tu benda-benda kecil, kacang-kacang, buah-buahan, tak apalah. Tapi buah-buahan padah lah, bisa bakui tu pedia kan. Jadi hak tu kena faham hadis tu dah. Allah Sallallahu Muhammad. Lagi aiskrim tak apalah. Kalau boleh duduk lah, tak ada tempat. Dia beli aiskrim di kat Lagoy Fair kan. Dia cari kursi tak ada. Dia punya warung betul. Dia orang betul. Dia cari kursi tu tak kira sampai ais cayak ni bayar. Hak dia tak payah dah. Agama kita taklah sampai sekerah tu, Kalau anak dia tanya mak biar semayang. Gitu kan Allah Sallallahu Muhammad. Lagi, dan kencing sambil berdiri. Kita saya sebut dah itu. Dan memakan akan makanan yang berbau yang keji, seperti memakan bawang putih dan sebagainya, daripada perkara yang makruh. Maksudnya boleh membuat mulut kita berbau busuk, ganggu orang berdekat-dekat dengan kita. Kalau makan juga boleh-boleh, tapi pastikan lepas itu kita kena bersihkan mulut kita supaya tak ganggu orang. Sebab mengganggu orang tu satu masalah. Sebab tu ulama bahas. Kan kita belajar dalam hukum fiqh, kalau kita puasa, makruh kita berus gigi untuk menghilangkan bau, sebab Tuhan suka bau tu. Tapi ulama bahas, kalau sekira-kira kita ni orang yang mungkin banyak bermuamalah dengan orang kafir, kita duduk di luar negara ataupun dalam Malaysia sendiri, kita banyak bekerjasama dengan orang kafir, duduk di mesyuarat atau bisnes ke apa, sekira-kira kalau kita tak beru gigi kita, orang kafir akan bau busuknya mulut orang Islam. Maka tu buruk nama orang Islam, maka hilang makruh dia. Sebab menjaga nama agama itu lebih utama daripada menjaga bau mulut. Orang sampai tahap tu agama bahas. Mana kata hukum boleh berubah. Sebab ada ilat, ada masalah yang lebih besar kita kena jaga. Begitu. Tapi kalau tak ada apa, kita duduk kampung ya, orang hitam bukan buat kita nak bau mulut kita. Jadi tak boleh, tak apalah. Ni nak bahas hukum ya ni. Itulah. Lagi, maka dapat pahala atas yang meninggal akan dia akan benda makruh dengan ikhlas, dan tidak disiksa atas yang mengerjakan dia. Tapi tak disiksa kalau buat juga. Bahkan merugi akan dia. Cuma rugilah kerana yang makruh itu satu amaran yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala atas yang mengerjakan dia. Tuhan tak suka kalau tinggal tak pahala. Kalau buat juga tak dosa, cuma rugilah. Kita boleh tinggal lah. Itu. Kalau ulama-ulama tasawuf kan, ulama-ulama sufi, benda makruh pun dipanggil macam haram juga. Jadi warak. Dan erti harus pada syarak. Apa harus?
harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar dan dielak akan dia dengan tidak berdosa dan tidak dijanji siksa dan tidak dijanji dengan pahala atas yang mengerjakan dia, bahkan diberi pilih di antara buat dan tinggal itu harus. Kalau dalam istilah fiqh dia panggil hukum ikhtiari, hukum diberi pilih. Kita nak pilih nak buat tak apa, tak buat tak apa, tak ada hukum apa. Hang buat pun tak ada pahala, hang tinggal pun tak berdosa, tak ada masalah apa. Itu benda harus kita panggil. Makna kata benda yang didiamkan oleh syarak. Malah Tuhan tak bunyi apa? Ikut apa? Jangan bertanya. Kalau tanya takut jadi bunyi. Ya. Itu sebab Rasulullah pernah sebut dalam hadis. Rasulullah kata dan wajib atas tiap-tiap yang mampu mengerjakan umrah. Disebut itu. Sahabat bila ya Rasulullah, wajib tu berapa kali? Nabi diam. Tanya lagi, ya Rasulullah, wajib tu wajib berapa kali umrah? Nabi diam lagi. 3 kali tanya. Akhir Nabi kata, barang yang Tuhan suruh buat, buat. Barang yang Tuhan suruh tinggal, tinggal. Barang yang Tuhan diam atas benda jangan tanya. Saya kalau tanya lagi berat. Dan Tuhan kata wajib, mungkin sekali cukup. Tak. Kita bila saya ni pergi habaq kata 5 kali tak teruk. Tak nak buat. Gitu. Faham tak? Itu masalah dia panggil apa tu? Harus. Barang yang Tuhan tak bunyi bab tu. Boleh. Makan boleh, minum boleh. Maka dia kata apa? Seperti mana yang kata tak diberi pahala kalau buat, tak kalau tinggal pun tak berdosa tu macam mana? Seperti berjalan, tidur, makan, minum dan sebagainya daripada perkara-perkara yang harus. Tetapi ada bahasan sikit. Tetapi dikatakan harus yang tersebut itu selama tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Dia kekal hukumnya harus selama tak jadi tangga bagi 4 hukum sebelum. Haram, wajib, makruh, sunat. Makna apa? Kalau jadi tangga, maka jika jadi tangga bagi 4 yang terdahulu, maka tidak dinamakan dia harus lagi. Tak dah jadi harus dia. Dia tukar hukum dah kata. Macam mana? Seperti berjalan, asal harus. Maka jika berjalan itu kerana menuntuti ilmu yang wajib, maka wajib pula berjalan itu. Jadi hukum dia wajib kan? Ada. Kita tengok dalam fiqh dia kata apa? Syarat-syarat musafahatul qasri. Syarat-syarat harus kita buat qasar. Jamak qasar jalan jauh kan. Ada syarat dia, apa dia? Antara syarat dia dalam tu lain daripada 2 marhalah berbagai itu ialah tidak perjalanan itu tidak dilakukan atas perkara maksiat. Yang boleh perkara wajib, perkara sunat, perkara harus. Makruh, haram tak boleh kita buat. Jamak qasar tak harus dah. Berdosa pula kalau buat. Tak boleh kena buat sembahyang macam biasa. Sebab tu tujuan kita nak musafir tu kena betul. Kalau tujuan tak betul, tukar hukum, tak boleh dah kita buat qasar. Buat juga berdosa. Dia kira tinggal sembahyang. Nak begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti berjalan, maka jika berjalan itu kerana menuntut ilmu yang wajib, maka wajib pula berjalan itu. Dan jika berjalan kepada maksiat, maka haram berjalan itu. Begitulah, benda harus tukar. Dan jika kepada yang sunat, maka sunat. Dan jika makruh, maka makruh dalam berjalan itu. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Sama saja. Ya Allah salli ala sayyidina Muhammad. Ini kena perhatilah, kalau kita buat benda harus, bila niat kita baik, semua ibadah. Termasuk makanya sebab itu dalam tasawuf dia kata latih tiap-tiap hari perbuatan kita bagi niat kerana Tuhan, supaya tiap-tiap orang tak berbazir dengan ibadah, tak berbazir dengan kosong daripada ibadah. Kalau nak kira ibadat betul-betul kita buat aja, sembahyang kita dah berapa minit saja. Kita campur-campur sembahyang fardu kita lah, kita kata sembahyang fardu tak tolak ba'diyah qabla, kita tak buat. Kita buat fardu je. Campur semua minit kita buat fardu sehari semalam, sejam dah tak sampai. Tidak, mungkin setengah jam tu tak sampai. Tak kena laju ni dekat gedung tu. Dia sembahyang ninja ni. Sembahyang ninja. Dan ni kan pekat-pekat dia kena ninja. Sembahyang pun ninja. Jadi sembahyang dia mungkin 3 minit, 2 minit semua habis. Subuh telah seminit je. Kunut dia kira sunat. Dia tak boleh. Jadi campur-campur saja setengah jam. Bayangkan selebihnya urusan dunia. Makan, minum, tidur. Tidur kita sehari-hari 6 jam, 8 jam. Mungkin ada yang OT sampai 10 jam, 12 jam dan sebagainya kan. Jadi tolak tidur kan, tolak makannya, tolak tengok TV, tolak main WhatsApp, IG, Facebook, tolak nyemang kawan sambil micah kelam, tolak semua. Ya Allah, sehari-hari dunia saja. Patut esok di akhirat nak timbang-timbang. Tahu dah, tak ada timbang. Mereka kata, "Mai Abu bin Abi, mai nak timbang amal."
Saya ada timbang, sentar dah. Oh, ada timbang. Pasal hak ibadat dia buat kan banyak. Habis tu ulama kata ke mana? Sebab itulah yang harus kita ni bagi niat betul supaya cover balik ibadat wajib kita yang tak banyak. Sunat kita pun tak banyak supaya bertukar hukum. Misalnya contoh Allah SWT, kita keluar daripada rumah. Saya nak ajak benda simple. Kita nak keluar untuk urusan kerja ni. Aku bicara rezeki halal. Tuhan kata untuk rezeki halal tu ibadah. Jadi ibadah. Tapi jangan tak bayang pula lagi orang hatu jahanam pula. Pada sambil duduk jalan tu naik kenderaan dia baca bismillah, dapat pahala sunnah ikut naik kenderaan tu. Kemudian dalam jalan-jalan tu dia tak lupa salawat, duduk salawat juga, tasbih juga, duduk zikir juga. Jadi ada ibadah. Ada ibadah yang Tuhan buat kita anytime. Tak berwaktu, tak bersyarat, tak berkait dengan wuduk, tak berkait dengan kiblat, tak berkait dengan tutup aurat, iaitu zikrullah. Hak tu saja kita boleh cover banyak masa kita dengan zikrullah. Tu Tuhan kesian kat umat Nabi Muhammad. Dia buat ibadat yang tak berwaktu supaya cover kita punya masa. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, banyak tu la Allah. Tak payah tak ada. Tak ada. Bila hang tak dan Allahumma salli ala Muhammad ada tunggulah kan. Esok dalam di akhirat pun tak dan juga. Tak dan maksud baru nak masuk tutup pintu tak ada noh. Jadi mudah-mudahan hayat hidup kita ni penuh makmur ibadah. Yang kosong yang kosong. Inilah huraian hukum syarak. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, hendaklah engkau belajar di kitab-kitab yang besar daripada usul fiqh dan kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam. Kalau nak halusi lagi dia kata bab fiqh, kena menjadi kitab fiqh lah. Hal ni aku sebut umum supaya hantau hukum syarak ada 5. Nak halusi lagi kena tengok dalam kitab-kitab fiqh. Hal ni kitab fiqh ni kita tahu. Okey. Jadi 5 hukum syarak, wajib sunat ni benda Tuhan untuk buat. Cuma beza dia wajib untuk buat muktamad, sunat untuk buat tak muktamad. Dua benda yang tuntut tinggal, haram, makruh. Beza dia haram tuntut tinggal muktamad, makruh tuntut tinggal tak muktamad. Harus Tuhan biar. 5. Baik, i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, baginda Nabi kita Muhammad SAW, perbuatannya hanya 2. Tak wajib, sunat. Nabi tak ada buat lagi benda tu. Nabi tak buat benda makruh, Nabi tak buat benda haram. Harus Nabi semua disunat dengan wajib. Sebab Nabi buat ibadah. Nabi tak ada buat macam kita. Tidur Nabi ibadah, maka Nabi ibadah. Maka Nabi hanya buat wajib, sunat. Perbuatan Rasulullah. Maknanya kata seluruh perbuatan Nabi ibadah. Tak ada sia-sia. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian kita masuk sikit lagi dia kata faedah. Ini suatu perkara. Faedah bahasa Arab maknanya tambahan. Kalau kita Arab disebut faedah dan tambahan tu. Faedah. Faedah apa dia tengok faedah apa. Ini suatu perkara yang berguna, yang sangat banyaklah orang-orang yang jahil dengan perkara ini. Ni benda ni dia kata berguna, penting, tapi banyak orang yang jahil. Jahil itu macam mana? Sehingga yang tidak disangkakan dengan jahilnya tetapi jahil juga. Makna kata orang yang tak sepatutnya jahil juga. Orang tu dia tak tahu kata dia jahil. Rupanya dia jahil. Itu maksud dia. Disangkakan maksud ditahu, diketahui. Dia tak tahu kata dia jahil. Rupanya dia jahil. Biar kita tahu kata dia jahil. Dia tak tahu. Dengan pergi di akhirat baru tadi, aku jahil rupanya. Dia baru tahu. Biar tahu di sini. Kita ni jahil ni bukan benda yang hina, kecuali kita biar kejahilan tu. Biar kita orang jahil, tak apa. Kita akan mengaji. Tok guru kita cuba tengok. Tok guru saya tengok, tok guru kami ya. Dia dah alim dah. Tiba-tiba ada syekh lain main. Dia main duduk berkali dengan nak mengajar majlis kau. Padahal dia dah tok guru dah. Sebab ilmu ni mana ada sud. Tak ada penghabis. Ilmu tak ada lagi. Wa fawqa dhu ilmin alim. Tiap-tiap kata orang alim ada lagi alim. Maka bila ada orang lagi alim, dia nadah macam biasa dia. Walaupun dia tok guru, dia nadah macam biasa. Tu tawaduk. Tapi kalau dia dah berasa alim, abang tu guru ngajar, aku dulu mengaji dia ustaz tu yang mengaji aku. Dia mau tak makan lah. Dia mau tak makan lah. Abang kat dia, hantu tu, pak hebat tu, kan cakap kosong. Dia berlawan belakang seorang-seorang dia. Ni bawa kelak kris, konok orang dia atas pantai. Tengok baca dia kemak. Tengok tak ada calak apa. Tak ada calak lah melawat atas pasiak. Pergi berlawan dengan orang. Gaduh sama-sama pahlawan merdeka. Dia baru nampak kan siapa jago. Jadi kita nak tahu kita jahil. Jangan duduk seorang kita rasa alim. Duduk depan orang lagi alim dari kita. Baru tahu Allah jahil dia. Aku ni. Gitu.
Tak. Tapi saya sebut tadi apa? Jahil tak ada masalah. Biar kita jahil, kita mengaji. Mengaji. Gitu. Maka dia kata yang tidak disangkakan dengan jahilnya tetapi jahil juga. Apa dia? Yang dia atas yang kata benda penting berguna tapi orang ramai tak tahu ni. Iaitu tiap-tiap perkara yang diputus oleh Allah dan Rasul tetapi tidak ada janjian apa-apa daripada pahala dan siksa. Benda ni Tuhan putuskan juga. Tadi kan wajib, sunat, makruh ni kan Tuhan yang buat putusan. Hari ni Tuhan buat putusan juga, tapi tak ada kena-mena dengan perbuatan kita. Tak ada kena-mena dengan pahala siksa. Makna kata dia putuskan, dia yang akan buat. Bukan kita kena buat ni. Kalau semayang, dia putuskan wajib semayang. Siapa nak semayang? Kita. Wajib zakat. Siapa nak zakat? Kita lah. Tapi yang ni dia putuskan, bukan kita buat. Dia yang akan buat. Apa dia tu? Tetapi perkara itu tetap dan pasti, maka tidak dinamakan dia wajib syarak seperti hak tu Tuhan pastikan dah. Tuhan tetapkan dah mesti. Tapi bukan macam wajib syarak. Hak tu kita kena buat. Hak ni dia sendiri akan buat. Apa dia? Seperti wajib mati dan wajib bangkit hidup kembali dan sebagainya daripada perkara yang wajib berlaku. Itu Tuhan putuskan dah. Semua yang hidup akan mati. Yang mati akan bangkit balik. Wajib jadi. Tapi bukan kita kena buat. Dia habaq, dia akan buat. Pastilah. Kita panggil apa tu? Daripada perkara yang wajib berlaku, maka iaitu dinamakan dia hukum ni hukum ma'aridi. Artinya keputusan yang datang daripada pihak Allah Ta'ala bukanlah keputusan yang ditentukan ke atas pihak kita mengerjakan dia. Dia putuskan, tapi tak ada kena dengan perbuatan kita. Semata-mata dia akan buat. Kita panggil apa tu? Hukum ma'aridi. Lain pula tadi hukum syarak, ini hukum aridi. Dan iaitu 3 bahagian. Jadi kalau nak tulis, kena tulis ni sekejap. Ya. Hukum aridi. Apa hukum aridi? Tiap-tiap keputusan Tuhan yang tidak bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Putusan Tuhan tapi tak bersangkut dengan perbuatan kita, perbuatan mukallaf. Kita panggil hukum aridi. Tiap-tiap keputusan Tuhan yang tidak bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Tu senang dia punya definisi. Makna kata hukum aridi itu apa? Tuhan putuskan tapi tak kait dengan perbuatan kita. Mana tu? Dan iaitu 3 bahagian. Ada 3 bahagian. Mana? Pertama wajib aridi, kedua mustahil aridi, dan ketiga harus aridi. Mana dia wajib aridi ni? Dan arti wajib aridi itu iaitu barang yang berlaku mengikut keputusan Allah Ta'ala seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa mengikut keputusan Allah Ta'ala. Tu. Lah ni Tuhan bagi hidup. Baik. Bila Tuhan bagi hidup ni, ada tak Tuhan buat apa-apa keputusan kepada yang hidup ni? Ada. Keputusan dia apa? Dia putuskan apa? Dia yang hidup mesti mati. Maka wajib mati. Hak tu wajib apa tu? Kan dia kata tiap-tiap yang hidup wajib mati. Wajib apa tu? Wajib syarak bukan? Dia wajib aridi. Tuhan putuskan mesti jadi. Itu kita panggil wajib aridi. Bila kita kata benda tu Tuhan putuskan, tak boleh tidak kena ada dalil. Bukan boleh cakap kosong. Mana dalil kata tiap-tiap hidup Tuhan putuskan dah wajib aridi akan mati? Itu dia bermain. Firman Tuhan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya tiap-tiap yang bernyawa itu merasai ia akan mati. Itu Tuhan berusaha. Makna kata mesti jadi. Bila mesti jadi, nama dia wajib aridi. Dan seperti lagi contoh dia bagi, seperti berlaku hidup kembali. Dah mati, adakah mati terus je atau Tuhan dah buat pesan? Mati ni nak buat ke mana? Dia buat pesan dah. Hak mati, dia akan bangkit balik. Wajib berlaku yang tu. Wajib apa tu?
wajib aridi. Jadi kita semua ni mati nanti ni, bila kita dah mati, wajib kita bangkit balik di akhirat. Wajib apa tu? Wajib syarak ke? Bukan dia. Wajib aridi. Wajib bangkit balik. Pasal apa? Keputusan Tuhan. Tuhan dah putuskan dah. Mana? Dalil dia. Innakum yawmal qiyamati tub'atun. Artinya bahawa sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat dibangkit hidup kembali kamu. Kau bangkit. Baca surah apa? Rasulullah Muhammad. Kita baca surah juzuk amma belakang tu jumpa. Juzuk amma belakang kebanyakan surah semua masa hari kiamat kalau perhati. Pasal apa? Surah-surah belakang ni banyak surah yang turun selepas daripada sahabat-sahabat dah teguh iman, dah turun perintah-perintah. Perintah-perintah semayang puasa turun dia dah. Jadi turun ayat pendek sekadar peringatan. Ingat, tak mau buat yang aku suruh, ni kiamat tu ada. Jadi turunlah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Turun pula idza zulzilatil ardu zilzalaha. Turun pula idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Bila matahari kami putarkan, bila langit kami pecahkan, wa idza nujumu apa ni? Wa idzal biharu fujirat. Bila laut kami gelegakkan. Tu turun tu nak bagi ingat. Setelah perintah turun tak mau buat, kiamat tu turun. Begitu. Kemudian Allah sallallahu alaihi Muhammad. Maka dinamakan dia wajib aridi. Hal ni semua kita panggil wajib aridi. Kemudian dan jika melawani keputusan yang tersebut, seperti yang bernyawa tidak mati dan yang telah mati tidak hidup kembali, maka dinamakannya mustahil aridi. Pasal berlawan dengan wajib. Bila berlawan dengan wajib, kita panggil mustahil. Kalau orang kata, ni, aku ni, lepas hidup ni, hampa semua mati, aku tak mati. Aku akan hidup terus. Kita kata tak boleh. Mustahil. Lepas tu mustahil. Pasal ni, berlawan dengan wajib Tuhan Tuhan. Maka mustahil ni kita panggil mustahil apa? Mustahil aridi. Betul tak? Mustahil kerana berlawan dengan keputusan Allah Ta'ala. Ada syafaat Nabi-Nabi di akhirat? Ada. Wajib beriman. Pasal apa? Tuhan sendiri putuskan dah. Akan ada berlaku syafaat Nabi-Nabi. Makna kalau kata tidak, mustahil aridi tak berlaku. Wajib aridi berlaku. Begitu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Kemudian dia kata lagi, dan jika terlewat sedikit daripada janji itu atau bersegera sedikit daripada keputusan yang telah disebut itu, maka dinamakan dia harus aridi, iaitu bahagian yang ketiga daripadanya. Wajib mati, mustahil tak mati. Wajib bangkit balik, mustahil tak bangkit balik. Lepas tu bangkit bila, mati bila? Lepas tu harus dalam urusan Tuhan. Nak cepat ke, nak lambat ke, ikut dia. Asal abu ni Tuhan tulis dah. Itu kita menjadi lambat beriman dengan qada-qadar. Asal Tuhan tulis abu ni sampai umur 60, dia akan hidup. Lepas tu dia bisa sedekah. Dia ada sedekah sana, sedekah sini. Maka dalam ilmu Tuhan, Tuhan dah kata orang yang sedekah ni dipanjangkan umurnya. Tuhan tambah 63. Maka ditangguhkanlah. Tapi mati wajib dah. Wajib. Tak lari dah. Tak mati, mustahil. Bila mati, harus. Boleh percepat, boleh. Tapi bukan kita percepat, dia sendiri yang akan percepat atau segera. Yang kata idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal seseorang, takkan ditambah umur dia, takkan diperlambatkan, takkan dipercepatkan. Itu dia sedang tak boleh lambat dalam urusan Tuhan. Kalau Tuhan dah tulis sampai takat ni saja, tak boleh perlambat, tak boleh cepat. Bagi kita, bagi dia boleh Tuhan. Lagi faham elok kata. Jadi kita faham Tuhan kata tak boleh cepat berlambat, kita tak boleh cepat berlambat. Dia ikut dia. Tu yang Rasulullah dulu waktu Israel nak kita rumah. Nabi tanya apa? Fatimah siapa tu? Tak kenal ya Rasulullah. Duduk depan pintu rumah. Dia kata dia ni ana hadimul Allahumma salli ala ana hadimul ladzat. Aku ni seorang yang memutuskan kesedapan dunia. Dia kata kat Fatimah, Fatimah tak dapat tangkap lagi. Dia kata, ya Rasulullah, kawan ni jawab bila tanya siapa engkau, dia kata, aku seorang yang memutuskan kesedapan dunia. Oh, Nabi kata berkenan. Tanya dia, mai ni nak ziarah ke nak cabut nyawa? Tanya dia tu. Maka Nabi Fatimah tanya, engkau datang ni nak cabut nyawa ataupun baru dia bila tanya tu baru Fatimah tahu kata itu datang Israel. Nak cabut nyawa atau nak ziarah? Apa jawab Israel dia kata apa? Aku ikut Rasulullah. Kalau Rasulullah izin aku cabut. Kalau dia tak bagi, aku ziarah dulu nanti pindah pula. Maknanya boleh pindah tak boleh, tapi dengan izin Tuhan. Tak kerja kita. Begitu dah. Tak mati, bukan masalah yang mulia.
Tak mati, tak mati. Ya, la ilaha illallah. Kan? Itu kata orang kata Allah Muhammad. Itu beza lah. Orang kata Allah sallallahu Muhammad. Ibu ayah ni dia jaga anak, nak tengok anak hidup. Kalau anak-anak ni dia jaga mak ayah, tunggu ayah mati. Itu beza kan tak? Beza tak kasih sayang anak kepada mak ayah dengan kasih sayang mak ayah kepada anak? Beza tu. Allah SWT tunggu mati. Ciasin nak kali dah. Kawan tu duduk atas katil dah. Ha. Bunyi nak kali dah. Dia ciasin. Dia baca Yasin Allah SWT dia tengok. Baca Yasin lagi tengok. Itu dia orang sebelah. Kawan tu kali belah muka belah tak nampak belah dia. Habis Yasin keluar Isa Asaf elok tu. Ya sungguh lah. Allahu Akbar. Hak tu bukan masalah liar. Tak sampai, tak payah kalau pergi sampai mati. Ya kan. Dia pun telefon ustaz. Ustaz, ayah saya ni tak lepi, lambat ni macam mana nak buat ni? Ada surah-surah apa dia. Doakan kita nak minta cepat ada. Nak mudah kan. Ustaz berketua surah Ar-Ra'd. Kan surah Ar-Ra'd kan ada mempermudahkan sakaratul maut. Terlekang surah tu. Tapi ni surah apa ni surah kilat habis dah ni kita nak macam petir pula apa. Allah SWT Muhammad gitu noh. Tu mati cepat sumpah kiamat. Kiamat mesti jadi. Bila Tuhan nak percepat ke, nak pelambat ke, itu dalam urusan Allah Taala. Cuma Tuhan ni mesti jadi hari Jumaat dia jadi. Bila tak? Allah itu noh. Maka dinamakan dia harus aridi, iaitu bahagian yang ketiga daripadanya. Inilah tiga perkara yang dinamakan dia hukum aridi. Hendaklah kamu mengambil perhatian dengan cukup-cukup perhatian. Dia kata perhati. Mengaji ni bukan sampai kita boleh murahkan orang. Paling kurang kita mengaji kita tahu ada hukum syara, ada hukum adat nanti, ada hukum aridi, ada hukum apa. Sebab dalam kitab nanti disebut di belakang tu kita kata apa? Orang yang tak faham hukum adat, hukum akal, faham dah, akidah dia rosak. Sebab nak faham sifat 20 kena tahu hukum adat hukum akal. Kalau hukum adat hukum akal orang tanya pun tak nak jawab, tak tahu apa benda, tak boleh dengar pun dah. Maknanya tahu dah sifat 20 memang tak lekat. Sebab sifat 20 nak lekat, tapak dia hukum adat dengan hukum akal. Kalau hukum adat hukum akal tak faham, confirm sifat 20 tak faham. Sebab sifat 20 dia kata hukum akal. Kena faham hukum akal tu dia. Yang disebut sifat 20 tu wajib apa? Wajib syarak, wajib aridi, wajib adat, wajib akal, wajib apa? Wajib al-gunah. Tu tajwid. Tak masuk langsung. Saya kata ada orang tadi tu bagus dah, mereka lupa macam. Mulut ni hamil jadi cakap mulut yang muda dah. Roboh. Ni tak main ni. Sebab tauhid macam mana kira? Begitu. Sebab tu saya suka di sini ngaji kitab. Saya tak suka orang panggil ceramah. Kecuali orang kata ceramah sekali-sekala. Orang panggil untuk maulid, orang panggil untuk ceramah bab kelebihan sedekah boleh sekali. Tapi kuliah tidak menyempurnakan kefarduan kita. Kuliah ialah motivasi. Nak bagi kita semangat sekali-sekala panggil ustaz mana-mana, ceramah selagu 2, lawak 40 kali. Awal-awal balik kira dekat balik. Tak apa, hak tu untuk bagi motivasi. Tapi farduan tak lepas. Hak kena mengaji. Hak tauhid mereka kena selesai. Makna kata kalau daripada umur hang balik sampai hang mati, hang tak ni 3 ilmu ni tauhid kita tahu, hang cuma bina ceramah walaupun tiap-tiap malam hang bina ceramah. Tak lepas fardu hang mati fasik berdosa. Sebab ilmu fardu ain balik, ceramah balik. Ceramah tak masuk dalam bab wajib. Dia hanya sunat. Kita mendengar motivasi bab keagamaan, semangat kita. Ustaz tu kita panggil, ustaz tu ceramah malam semalam di Barzakh. Kita pendengar dia cerita, kita pun teriuk ni. Ayat hidung lagi banyak dari kata. Nak abang nak teriak semua-semua ni besar hari kiamat. Tapi tak lagi sebab 20. Berdosa supaya teriak tak teriak pun terpukul kepala. Sebab tak lepas sebab 20. So kita saya sebut sini bagus sini mengaji sungguh. Bezakan di antara kuliah dengan pengajian talaki berkitab. Yang ni kita panggil talaki. Pengajian berjumpa dengan guru berkitab. Kalau ceramah saja nama dia kuliah. Ataupun ceramah kita panggil. Yang tu hang panggil tok guru tinggi mana pun, dia hanya mendapat pahala sunat, bukan melepaskan fardu ain. Ibarat beginilah, tentu buat tahajud yang mana pun, adakah lepas tahajud tu
fardu zuhur kita tak payah gugur orang. Nah, fardu zuhur lain pula. Tahajud hang buat tahajud sampai apa dia ni luruh terkung pun. Ni bayang fardu ni tak boleh tinggal. Dia buat fardu kat lain pula. Sebab tu Allah SWT macam ni mengaji bagus kitab. Saya semua rajin dia pagi. Orang mai dengar apa dia? Kalau mula-mula nak jumpa kitab tak apa, tapi sampai sudah kitab tak ada tu bab. Kok bawa buku ke apa salin? Tak ada apa langsung. Saya tak pilih majlis. Sebab apa? Saya faham dia pun nak hiburan. Saya bukan penghibur. Kita nak mari jalan bawa. Kita tak ada ni. Orang faham. Saya sebut sikit lah. Orang faham agama ni hiburan. Letih bekerja pergi ke ceramah. Dengar mari jalan bawa tak ada pahala. Main masjid dapat tak pahala. Walaupun sama-sama gelap. Hai, tuan-tuan, agama bukan bahan hiburan. Agama ialah kewajipan. Kita kena pergi mengaji, beritahu halal haram supaya kita buat kena dengan perintah Tuhan. Ada pun lawak-lawak dalam lain tu selingan. Ni dia pipi, dia kilat, dia peletak, guling, melekat. Dia keluar nak terkedam. Tak tahu, orang ambil duduk. Tauhid tak tahu, pekoh tak tahu, tasawuf tak tahu. Dia sekadar pergi untuk hiburan. Dia faham agama ni antara maghrib isyak ialah waktu berhibur. Cuma kalau berhibur malah jalan awak tak dapat pahala, dapat pahala juga. Bukan, agama bukan topak. Agama ialah kefarduan, bukan topak-topak. Bagi nampak kuang-kuang kita pergi kuliah agak daripada orang lain duduk cuti di mana. Bukan begitu. Agama ialah kewajipan. Kita mesti kenal Tuhan kita. Mesti kenal Nabi kita. Mesti kenal perintah yang terbaik daripada Allah dan Rasul supaya kita berjalan hidup kita betul. Itu agama. Nampak tak? So apa ni? Saya cukup tak kenal orang yang ajar agama ni sebagai bisnes dengan Tuhan. Lagi banyak. Kalau senang mungkin tahu. Saya dengar kali kan masuk dalam kuliah dalam kursus ke apa kan. Selalu motivator akan ajak agama ni adalah bisnes. Saya cukup geram kalau ajak agama bisnes. Dia ingat apa dia? Tuhan tu rakan bisnes dia. Bisnes partner dia. Agama. Kita beribadat dengan Tuhan. Bukan kita ni berbisnes dengan Tuhan. Tapi banyak motivator ajak kita ni kita berbisnes. Pasal apa? Dia akan faham macam makhluk. Kita bagi 10, dapat 10. Kita buat ni, kita dapat ni balik. Oh no, you're wrong. Salah. Stupid. Itu kau pulak kan? Dia yang bisa ikut pulak kan? Nampak sopan sikit. Dengan Tuhan dan Tuhan, kita bukan berbisnes. Dengan Tuhan, kita muamal dengan Tuhan bukan bisnes. Kita dengan Tuhan devotion, perhambaan. Kita adalah hamba. Kita menyempurnakan hak-hak seorang hamba dengan Tuhan demi untuk mendapat redha daripada dia supaya dia tak murka pada kita. Kita ni kuli. Bahasa kasar kuli. Kita adalah kuli-kuli Tuhan. Bukan rakan bisnes, bukan rakan sejawatan, bukan bos dengan majikan. Yang mana kalau cukup bulan tuntut gaji. No. That wrong sekali lagi. Salah. Kita dengan Tuhan seorang kuli yang sangat mengharapkan redha daripada dia agar dia tak murka kepada kita. Itu hamba. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah yang Nabi ajak kepada kita. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak buat taat. Tak buat dosa apa? Rezeki sempit ke luas Nabi? Sempit. Tak kaya Nabi. Ada Nabi bunyi. Kita banyak kan? Habis baca Yasin. Yasin dah lah cuma dia nak bunyi lah. Yasin tak malam Jumaat tinggal. Waqiah tak tahu hampir. Aku boleh baca terbalik. Abang jadi hafal lah. Tapi rezeki sempit. Tak tahulah Tuhan tak dengar aku. Allah. Pasal apa? Pasal dia faham. Dia dengan Tuhan ni macam seorang pekerja menuntut majikan, menuntut satu majikan. Dia cukup 30 hari dah aku bekerja. Begini. Kau dah bagi begini. Sebab tu bila Tuhan tak bagi dia akan petikan. Aku dah buat sembahyang aku dah baca Quran, aku dah berzikir. Kenapa aku tak dapat macam orang lain? Kenapa Ahjong dan sembahyang dapat? Kenapa Ahmeng dapat? Kenapa Ahlong dapat? Siwa Gangga dapat? Allah SWT ala Muhammad. Pasal apa tu? Pasal dia faham dia dengan Tuhan macam seorang majikan dengan pekerja. Kita adalah abdul hamba Allah. Sebab tu Nabi dia tak pernah bunyi. Nabi kita SAW tak pernah bunyi. Tawaduk dia sebab dia hamba. Waktu Nabi kita Rasulullah SAW kena halau daripada Taif sebab dia dakwah tu orang tak terima dia. Kata-kata jadi apa Nabi kan? Nabi yang kita cerita ini dia buat apa Nabi? Balik batu. Satu orang manusia yang cukup mulia, yang tak ada salah apa, yang cukup jurus orang kata. Elok akhlak dia, tak ada pandangan kat orang.
tiba-tiba bukan kata orang maki hina dia, kata macam-macam kat dia. Anak yatim, bini hang mati baru padam kau hang. Kan Khadijah waktu bunuh dia. Kata macam-macam, sakit gila hati Rasulullah. Kemudian baling pula batu sampai berdarah. Darah yang mana Nabi sebutlah hadis. Ulama kata kalaulah darah Nabi tumpah setitik ke bumi, hancur bumi ni. Maka Nabi tanah yang kasut dia. Tak mau bagi tumpah darah. Darah dulu. Nabi lari masuk dalam kebun kurma. Nabi menangis di sana. Nabi bukan menangis sebab orang buat begitu kat dia. Nabi menangis sebab Nabi rasa Nabi tak mampu tarik orang macam tu. Orang tu hati Rasulullah, tak ada kita. Kalau kita tu ceramah sedap punya main, berkata betul aku. Habis teriak tu Nabi kata, Allahumma inni ashku an dha'fati wa qallat hilati. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau bahawa betapa aku tak pandai berceramah mengajar. Aku tak pandai ajak orang pergi kepada Tuhan. Dia kata dia tak pandai. Dia tak kata orang tak pandai. Habis selesai dia kata apa? Ya Rabb, dia kata, in hadha, kalaulah benda ni laisa ghadabi alayya, kalaulah yang jadi ni bukan tanda engkau murka kepada Muhammad, ya Allah, Muhammad tak bisa jadi. Jangan kau murka dekat Muhammad. Dia tak kata dia sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi SAW jumpa dengan para Nabi yang lain dan di Masjidil Aqsa, ketika Nabi-Nabi lain menyebut jawatan-jawatan mereka, Ana Sofiyullah, Ana Najiyullah, Ana Ruhullah, Ana Kalimullah, Ana Khalilullah. Tiap-tiap Nabi menceritakan pangkat-pangkat yang mereka suka Tuhan bagi kepada mereka. Bila mai tang Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril, Ya Muhammad, man anta? Hai Muhammad, siapa engkau? Nabi kita mengatakan, Anal yatim. Aku Muhammad anak yatim, tak ada apa. Itu hamba. Dia tahu dia tak ada apa. Kerana itulah Tuhan sebut dalam Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Bila Tuhan sebut hamba, Nabi Muhammad cukup bangga pada malam itu. Tuhan kata aku hamba dia, aku seronok. Itu Rasulullah. Dia ajak kepada kita jangan sok. Jadi kita dengan Tuhan ni, Ya Allah, aku hamba. Kalau aku meminta kepada Engkau kerana aku dhaif, bukan kerana aku mengajar atau memaksa Engkau. Ada. Sebab banyak orang doa dengan memaksa atau tuntut. Aku dah baca wakil, murahkan sekiku lah. Hamba. Hang cuma meminta merayu. Kalau Tuhan bagi, itu kerana kemuliaan dan kepemurahan Tuhan, bukan sebab ibadat hang. Tapi kalau dia tak bagi, dia adil. Dia tak zalim. Kita faham kita tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai tak Nabi kita salam ni, sampai tak tu. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita naik sampai Sidratul Muntaha, naik melepasi Arash, naik melepasi kursi sampai kepada Istawa. Disebut dalam kitab, ketika sampai kepada Istawa, tiba-tiba ada seorang kata, Ya Muhammad, sujudlah. Ketika ini kau berada di hadrat sucinya Tuhanmu. Ketika ada seorang sebelum itu, disebut oleh ulama, Nabi lalu kharra sujada, Nabi terus sungkok sujud. Hamba. Dan ketika Nabi diperintahkan angkat kepala, Nabi tak angkat, tengok begitu. Sedangkan tempat cantik. Kalau kita tengok mana? Tak. Pasal apa tu? Tahu apa? Bagi malu pun angkat kepala Nabi. Nabi angkat pun sekadar perintah Tuhan, begitu saja. Nabi tak angkat kepala. Lepas tu sembahyang, kita disuruh tengok bawah. Itu isyarat balik apa yang berlaku pada Rasulullah. Disuruh tengok bawah sebab laman tawaduk. Bukan duk bilang, yang ni beli taman atau jadi pasal beli Mekah itu. Orang tiap tegak dengan tu arak tu. Kita tengok tu. Dia dah replay balik. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tak angkat. Kemudian Nabi tak panggung kepala Nabi SAW. Kemudian ketika Tuhan tanya kepada Nabi kita SAW, Ya Muhammad, limanis sama'i wal ardi. Wahai Muhammad, milik siapa langit dan bumi? Dia kata, laka ya Allah, milik engkau. Waliman ya Muhammad, waliman ma bainahuma, dan milik siapa apa yang ada di antara langit dan bumi? Laka ya Allah, wa engkau ya Allah. Tuhan yang satu-satu bagi jibal, gunung, laut apa semua, Nabi jawab, semua engkau ya Allah. Kemudian Tuhan tanya, wa anta liman ya Muhammad, engkau tu siapa? Milik siapa ya Muhammad? Laka ya Allah, aku pun engkau punya, tak ada apa-apa ya Allah. Hamba. Kemudian baru tanya, wa ana liman ya Muhammad, aku ni siapa punya Muhammad? Itu adalah hadis dalam tafsir salawat Quran yang bagi Syekh Dr. Jaini disebut dari riwayat ini. Wa ana, aku ni Muhammad, milik siapa Muhammad? Nabi tunjuk. Nabi, ulama kata Nabi tahu jawapan, tapi Nabi tahu aja, Nabi diam. Tuhan sendiri yang jawab. Nabi malu nak jawab. Wa ana liman ya Muhammad, aku ni milik siapa ya Muhammad? Nabi diam lagi. Kemudian Tuhan kata, wa ana liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, aku milik orang yang salawat kepada engkau ya Muhammad. Makna kata aku kekasih bagi orang yang salawat kepada engkau. Oh, sampai tahap tu pangkat Nabi. Nabi tahu jawapan, Nabi malu. Ya Tuhan dengan apa? Bahawa
Allah beserta dan mencintai tiap-tiap orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita sallallahu. Betul saya sebut di sini, kita dengan Tuhan ialah devotion, perhambaan, merendah diri dengan Tuhan. Bila kita minta tak dapat, kita redha, dapat syukur kepada Tuhan. Kita kuli. Tu lah. Situ dulu kita berhenti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita dulu. Saya peringatkan diri saya dan semua jemaah yang hadir, marilah kita di malam Jumaat memperbanyakkan salawat dan salam kepada kekasih kita junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di kalangan orang yang mendapat syafaat daripada baginda. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة واهدنا صراطك المستقيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين.